Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya muliakan Tuan Imam, jemaah dan hadirin muslimin muslimat dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tukar ke hari ni insya-Allah, dan kemudian untuk bulan ni satu je lah, difahamkan insya-Allah Ustaz Khairul Ikhwan akan bersama dengan tuan-tuan insya-Allah. Okey, jadi hari ni kita pergi kepada masih lagi kitab kita 40 kitab berkait dengan palsu yang popular pada sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ni kita bincang, pada sebelum ni kita yang ke-23, hari ni kisah yang ke-24, iaitulah muka surat 101. Siapa yang ada buku lah. Nabi dilahirkan dalam keadaan berkhitan. Okey, yang ni biasalah kita dengar. Nabi itu sendiri, di antara keistimewaan Nabi itu lahir-lahir itu terus berkhitan, terus bersunat. Ataupun bahasanya apa? Masuk jawi. Kan? Dia bukan bersunat, berwajib sebenarnya. Kan? Berwajib. Sebab khatan tu dalam mazhab Syafi'i wajiblah bagi lelaki, dan juga perbincangan di sisi Syafi'iyah juga bagi wanita juga wajib sebenarnya. Nanti kita bincang detail. Okey. Nabi dilahirkan dalam keadaan berkhitan. Masyhur dalam kalangan masyarakat bahawa Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan. Namun hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini memang banyak, tetapi semuanya riwayat yang lemah. Antaranya hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min karamati 'ala Allah an wulidtu makhtunan wa lam yara ahadan sawati. Baik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, termasuk bahagian karamahku, kemuliaan aku, kata Nabi SAW, daripada Allah, aku dilahirkan dalam keadaan telah dikhitankan dan tidak seorang pun yang melihat auratku. Okay, itu hadisnya lah. Maksudnya yang digunakan sebagai hujah Nabi SAW. Antara hadis, dia banyak hadis lagi, tapi antara hadis yang menyatakan Nabi lahir dalam keadaan berkhitan. Okay, sebenarnya nanti kita akan tengok juga ada hadis Nabi dikhatankan oleh malaikat. Ada juga hadis menyatakan Nabi dikhatankan oleh Abdul Muttalib dalam riwayat Ibn Abbas dan sebagainya, yang kejap lagi kita detailkan satu persatu riwayatnya, dan yang mana yang agak sesuai dengan uruf adat keadaan Arab pada waktu itu, dan juga mungkin juga daripada sudut hujah dalilnya yang kurang sikit daripada sudut dhaifnya. Nanti kita akan perhatikan. Okey, so yang pertama, pandangan para ulama mengenai riwayat ini. Maksudnya riwayat pun Nabi lahir dalam keadaan berkhitan. Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Mu'jamus Saghir dan Mu'jamul Awsat. Okay, Imam Tabarani ni dia memang ada dia punya kitab lah. Ada Mu'jamul Kabir, okay, ada Mu'jamul Awsat, ada Mu'jamus Saghir dan sebagainya. Baik, jadi dalam dua kitab hadis beliau ni, di dalamnya ada seorang perawi bernama Sufyan bin Muhammad Al-Fazari, sedangkan dia perawi yang dituduh berdusta. Perawi yang dituduh berdusta ni berat ni. Dipanggil sebagai muttaham bikadzib. Maksudnya dia ni dituduh sebagai perawi yang melakukan kedustaan dalam riwayat hadis. Dalam riwayat hadis. Boleh jadi dalam riwayat hadis, boleh jadi dalam kehidupan seharian dia suka cakap bohong. Boleh jadi juga. Okey, maksudnya kalau dinilai daripada sudut percakapan sehariannya suka cakap bohong, tak mustahil dalam menyampaikan ilmu ataupun menyampaikan hadis pun dia reka-reka. Dia berdusta dan dia tak cakna di atas riwayat itu. Macam hari ni lah kita tengok kan. Kalau jenis cakap apa semua tu biasa je kan. Meriwayatkan hadis-hadis ataupun menyebut hadis-hadis yang palsu dan sebagainya. Baik. Jadi itu Al-Fazari. Dan bila sebut muttaham bikadzib ni, maksudnya dituduh berdusta. Dituduh berdusta ni bukan sengaja-sengaja tuduh. Maksudnya nanti kita akan tengok pendapat seperti mana di kalangan para ulama, dan panjanglah dibahaskan oleh sebagai contohnya Ibnu Abdul Bar dan sebagainya. Jadi bila ada isu dituduh berdusta ni, maka dia dikira sebagai satu orang yang memang seakan-akan ditolak riwayatnya. Maksudnya riwayat dia ni tak boleh pegang langsung sebab dituduh berdusta.
Dan dituduh berdusta tu maksudnya dia bukan sengaja dituduh, tapi memang betul-betul dia tu sering berdusta dalam percakapan seharian ataupun juga daripada sudut riwayatnya. Biasanya perawi-perawi yang seperti ni memang hadis dia out lah, memang sukar untuk diterima. Kalau dia tu dhaif, dia tersangat dhaif, dan boleh jadi hadis tu ditolak oleh para ulama. Baik, itu satu. Baik, yang kedua, hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Shaghir kita sebut tadi, dan perawinya dituduh dusta. Ni boleh tengok dalam Majma' Zawaid oleh Ibn Hajar Al-Haythami. Okey, Ibn Hajar Al-Haythami ni satu ulama hadis hebat juga, ada kitab beliau Majmu' Zawaid. Majma' Zawaid, okey, dia merupakan kitab himpunan hadis-hadis, tetapi dia agak terkemudian sikitlah. Semua hadis lah, maksudnya hak dalam Bukhari pun ada kat situ, hak dalam lain pun ada kat situ, semua bercampur-campur. Okey. Seterusnya, Syekh Dr. Akram Dia Al-Umari menyatakan semua hadis berkenaan perkara ini tidak terlepas daripada kecacatan riwayat. Dr. Akram Dia Al-Umari ni satu ulama hebat juga dalam bidang sirah, dalam bidang hadis. Kalau kita biasa baca dia punya sirah dia ialah kitab Sahih Sirah Nabawiyah. Itu antara kitab-kitab yang selain daripada Rahiqul Maktum Syekh Safiyur Mubarakfuri, yang ni juga antara yang bagus lah. Dan satu lagi Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, tu juga bagus hadis, apa maksudnya sirah yang ditulis tu sirah yang telah ditapis. Ataupun satu lagi pun sama juga fi Dawi Asliyah, iaitulah sirah Nabawiyah ni asalnya, maksudnya riwayat-riwayat yang asal yang ditulis oleh Syekh Dr. Mahdi Rizqullah, seorang ulama hadis besar dekat Ummul Qura dekat Mekah, pensyarah yang sangat hebat. Jadi 3-4 kitab ni memang baguslah untuk kita rujuk dalam riwayat-riwayat berkait dengan sirah. Boleh baca kitab yang besar-besar tinggi-tinggi macam Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, apa semua tu, tapi kadang-kadang riwayat-riwayat itu perlu dinilai dan diperhatikan semula. Okey, kata beliau, yang mana tadi? Sekejap Okey, kemudian mempunyai kecacatan riwayat dan tidak terlepas daripada riwayat perawi yang mereka hadis. Yang mereka tu bukan mereka tu orang, yang mereka tu yang mencipta, okay, yang buat hadis-hadis palsu dan dituduh berdusta. Tu lagi berat. Dia ni dipanggil sebagai sani', maksudnya dia yang buat hadis palsu. Tu lagi berat tu. Maksud dalam perawi, dalam riwayat, kalau ada satu orang dituduh berdusta dan dia bawah lagi sikit pada dia tu, dia pendusta hadis, maksudnya dia mereka hadis, dia mencipta hadis. Tu lebih teruk lah. Tu lebih teruk. Yang tadi dia mungkin tak cipta hadis, cuma dia ada sikit, orang panggil apa, tambah perisa lah. Dia tambah sikit pada lafaz ke, cerita-cerita apa benda semua tu kan. Dia tak reka betul, dia tak adalah duk fikir apa hadis aku nak reka hari ni, tak ada lah kan. Tapi kalau dia itu dipanggil sebagai pemalsu ataupun pereka hadis yang betul-betul mencipta hadis-hadis palsu, tu lagi berat lah. Macam Nuh ibnu Maryam, dia panggil Nuh Al-Jami' kan, macam Al-Juwaybari kan. Ada beberapa orang lagi yang memang muka dia orang ni kalau ulama hadis nampak terus tolak, memang dia ni penipu dan mereka hadis-hadis Nabi SAW. Kadang-kadang benda yang dia reka, dia buat tu bagus kan. Innal Qur'ana ghairu makhluk, sungguh Quran tu bukan makhluk. Bagus, memang betul Quran bukan makhluk kan. Tapi mereka mencipta supaya apa? Orang kembali kepada membaca Quran. Orang kembali kepada, jangan duk sibuk dengan sirah, dengan fiqah, sikit-sikit fiqah, sunat, hukum haram pun semua kan. Balik ke baca Quran. Baca Quran. Maka reka hadis tentang kelebihan Quran. Jadi begitulah dia punya konsep dia. Okey. Kemudian seterusnya, Imam Ibn Abu Nu'aim Asbahani dalam kitab beliau iaitu Al-Hilya menyatakan hadis ini batil di dalam kitabnya Al-Hilya. Batil ni satu istilah juga, sama ada batil, la aslalah, tidak ada asalnya kan. Ada setengah orang dia kata apa, hadis tu ialah batil tapi boleh pakai. Itu tak betul kan. Ataupun hadis tu memang tak ada asal tapi dalam kitab ada. Bila sebut di sisi ulama hadis, tengok apa perkataan Imam Nasa'i ke ataupun Imam Syafi'i sendiri ke, kalau perkataan itu la aslalah, tidak ada asalnya hadis tu, maksudnya hadis tu kemungkinan mustahil palsu. Bukan maksudnya hadis tu kalau ada dalam kitab okey lah kot kan. Yang penting ada dalam kitab. Dia memang tak ada asal dia, tak ada sanad dia, tak ada apa, tapi dia betul kan. Jadi tak boleh, sebab kita kena tahu sanad tu adalah benda yang penting
Kan kata Al-Hafiz Al-Jayyani, khassallahu ala ummati Muhammad bithalas. Umat Muhammad ni dikhususkan dengan 3 perkara. Pertama, ilmu isnad, ilmu sanad. Tak ada sanad ni, tak payah nak cakap. Kan? Maksud ilmu kepada siapa kamu dapat pada siapa? Pada Nabi SAW. Hak tu kena betul. Tak boleh sebarang cakap kerana ini adalah urusan agama, urusan Allah dan Rasulnya SAW. Baik. Ia juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Asakir dalam dan Al-Khatib Al-Baghdadi. Imam Az-Zahabi dalam talkhisnya berkata, kami tidak mengetahui kesahihan hadis tersebut. Bagaimana dapat dikatakan ia sebagai mutawatir? Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq. Ini juga ulama yang sangat hebat. Kemudian juga Al-Khatib Al-Baghdadi, dikatakan Al-Khatib Baghdadi ni tak ada kitab yang dia tak tulis, melainkan dia tulis dalam semua ilmu. Semua ilmu dia tulis. Baik hadis, baik apa fiqh, apa benda semua kan. Kemudian beliau juga satu orang jaguh di Baghdad. Tak payah nak kelentong lah. Awak jumpa contoh ada orang ni kadang-kadang dia nak bagi tahu yang dia berguru. Kota Baghdad tu, pintu masuk tu dia tahu, dia jaga. Maksudnya kalau ada orang masuk, dia kata saya pernah berjumpa dengan si fulan, guru tu, saya pernah berguru. Dia kata awak tipu. Kenapa? Dia tanya, apa awak masuk tahun bila? Saya masuk tahun sekian-sekian. Guru tu mati 2 tahun sebelum awak masuk. Tak payah nak tipu. Ni Khatib Baghdadi punya smart daripada sudut hafalan, ingatan, daripada sudut siapa keluar masuk kota Baghdad dia tahu. Itu Al-Imam Khatib Al-Baghdadi. Dia memang terkenal dalam hadis, dalam usul hadis pun dia tulis, mustalah hadis, Al-Kifayah dan sebagainya. Itu kehebatan Imam Khatib Al-Baghdadi. Baik. Siapa lagi? Imam Az-Zahabi. Tak payah fikirlah. Imam Az-Zahabi dalam talkhisnya, kami tidak mengetahui kesahihan hadis ini, bagaimana dapat dikatakan sebagai mutawatir? Mutawatir maksudnya apa? Masyhur, terkenal. Nabi tu lahir dalam keadaan berkhitan. Semua orang tahu. Kan? Sebab ada orang kata mutawatir. Dan kita kena ukur mutawatir ni daripada sudut ilmu hadis ke, mutawatir daripada sudut percakapan orang awam. Kalau mutawatir daripada sudut percakapan orang awam, maksudnya masyhur, terkenal. Kan macam contoh kita kat Malaysia, masyhur dengan sekian-sekian. Kalau makanan tu apa? Jenis makanan dekat JB, apa makanan paling masyhur? Masyhur lah. Maksudnya masyhur, maka belum tentu orang lain suka. Contoh kan. Sama juga dengan benda-benda yang lain. Kan, ataupun ada orang tertentu, tempat-tempat tertentu masyhur di tempat tu. Tapi tempat orang lain mungkin tak masyhur. Itu di kalangan masyarakat awam, maksudnya masyhur tu terkenal. Mutawatir maksudnya terkenal. Di sisi ulama hadis, dia tak mutawatir. Cerita ni, kisah ni, dia cuma masyhur saja, terkenal saja. Tapi dari sudut riwayat bukan mutawatir. Mutawatir ni apa dia? Dia ada 3 syarat. Mesti diriwayatkan oleh orang ramai. Okey, tu syarat dia. Maksudnya saya ringkas saja, mudah, saya tak ikut takrif lah. Diriwayatkan oleh orang ramai. Kemudian mereka ini maksudnya tidak bersepakat untuk berdusta. Tawatu'uhum 'alal kadhib. Mereka tak berdusta. Riwayat ramai, tidak berdusta, dan kemudian setiap tabaqat dia tu, maksudnya setiap orang yang riwayat tu sentiasa ramai. Okay. Maksudnya ginilah. Kalau cerita tu 70 orang yang bawa, jadi 70 orang zaman tabi'in, 80 orang ke berapa ke di zaman sahabat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas zaman tabi'in, tabi'un tabi'in. Semua tu generasi tu ramai bawa cerita. Tapi kalau generasi tu yang bawa ceritanya tu hanya mula-mula tu ramai bawa cerita, maksudnya apa? Ataupun tak ramai lah. Contoh sahabat 2 orang riwayat cerita tentang Nabi tu. Kemudian bawah dia tu 20 orang. Bawah dia tu tabi'un tabi'in ni zaman bila? Zaman Imam Syafi'i apa semualah, Imam Ahmad apa semua ni dan sebagainya. Tengok-tengok yang riwayatnya seorang saja. Lepas zaman tu pula 15 orang pula riwayat daripada seorang tadi. Yang tu tak boleh jadi masyhur. Tak boleh jadi mutawatir. Sebab tak cukup syarat setiap tu jadi banyak orangnya. Cuba para ulama khilaf lah sebenarnya berapa orang nak syarat hadis jadi mutawatir ni. Ada yang kata syaratnya lebih daripada 4. Ada yang kata syaratnya lebih pada 7. Ada yang kata kira ramai lah, bilangan yang ramai daripada sudut ramai lah kita kata, maksudnya istilah kita faham ramai itu berapa orang. Mungkin 10 orang, mungkin 15 orang. Dia tak semesti 70 orang. Tak semesti 80, 100 orang. Tapi maksudnya cerita tu adalah mutawatir. Maka kata Imam Az-Zahabi, maksud mutawatir ni hanya di sisi orang awam, masyhur, terkenal cerita tu, tapi bukan dari sudut riwayat daripada perawi yang terpercaya. Itu maksud dia. Baik. Kemudian ada pun perkataan sebahagian ulama, hadis tersebut mutawatir bermaksud ia sangat masyhur, terkenal kerana terdapat banyak hadis dalam hal itu. Okey. Dan mutawatir ni banyak jenis pula lah. Kan? Kalau tengok dari sudut perbahasan
ilmu hadis biasanya dua je dibahas kan, sama ada mutawatir tu maknawi ataupun lafzi. Kan, tapi sebenarnya daripada sudut lain dia akan ada lain pula, tawatir tawaruth, ada tawatir aljal, macam-macam lagi. Sebab tu dalam perbahasan Quran ni tak payah kata ni mutawatir maknawi ke lafzi, tak ada, dia panggil mutawatir ajal, mutawatir daripada sudut generasi kepada generasi. Maksudnya sahabat 124,000 lebih kurang meninggal, baca Quran, hafal Quran baka. Lepas tu pergi zaman tabi'in, anak murid sahabat Hasanul Basri kan, kemudian zaman Ibnu Sirin apa benda sebagainya, dan kemudian zaman tabi'ut tabi'in, zaman Imam Abu Hanifah, zaman Imam Syafi'i, zaman apa semua dan sebagainya sampai ke sudah. Maka yang tu tak perlu kepada ni Quran ni mutawatir lafaz ke perkataan ke mutawatir makna, tak ada, tak bincang dalam tu, dalam isu Quran kan. Sebab tu kita kata kenapa Quran tak ada sanad. daripada siapa, tak perlu pada sanad pun, sebab dia sudah pun mutawatir daripada sudut generasi-generasi yang bawa. Maksudnya sepanjang orang yang ada tu tahu dah tentang Quran. Apatah lagi generasi dulu hafal Quran, maka tak perlu daripada siapa, dan itu antara benda yang kita kena jelas. Sebab ada orang dia kata dia nak kritik Quran, dia kata kalau ilmu hadis ada sanad, kenapa Quran tak ada sanad? Itu dia punya perbincangan. Okey. Kemudian seterusnya, di samping itu ada hadis lain riwayat daripada Abdullah ibn Abbas daripada ayahnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi jugalah. Dan makna seperti hadis di atas, dalam riwayat ini ada seorang perawi bernama Al-Khabairi, dan dia seorang perawi juga yang dituduh berdusta. Di samping riwayat lain tidak kuat seperti mana kata Imam Ibn Abi Bar, tanpa menafikan ada juga dalam kalangan ulama yang menyatakan hadis ini hasan seperti Al-Hafiz Dia Alauddin Al-Mughlatai kan. Tapi yang paling tepatnya ialah hadis ni tidak boleh jadi hujah lah. Okey, tak boleh jadi hujah dan tak dipakailah daripada sudut riwayat, kerana orang-orang yang meriwayatkan tadi adalah orang yang dituduh berdusta. Mungkin berat sikit lah tuan-tuan malam ni punya perbahasan ni kan. Okey, tapi nak katanya ada sebab kenapa orang kata hadis tu tak sahih. Apa cerita tu tak sahih? Sebab apa? Perawi yang meriwayatkan dia tidaklah termasuk di kalangan yang terpercaya ataupun termasuk kalangan yang dituduh berdusta. Okey, tu cerita pertama. Cerita kedua, Nabi dikhatamkan oleh malaikat. Ada sebahagian ulama berpendapat bahawa malaikat mengkhitankan Nabi SAW pada waktu peristiwa pembelahan dada baginda Nabi SAW. Seperti riwayat, kalau riwayat tentang pembedahan dada baginda Nabi SAW ini, yang masyhurnya 2. Tapi ada pendapat menyatakan 3. Kan? Yang masyhurnya waktu bila? Di perkampungan Bani Sa'ad. Kan? Ketika mana Nabi tengah main, hak tu dalam riwayat Imam Muslim daripada Anas bin Malik, daripada Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani ni anak murid Anas bin Malik. Dia riwayatkan daripada Anas bin Malik, dan peristiwa itu berlaku, Nabi sini ceritakan ketika datang kan, kemudian belah dada dan sebagainya, dan ketika mana di perkampungan Bani Sa'ad. Itu pertama. Yang kedua, ada yang menyatakan ialah sebelum terima wahyu. Ada juga yang ketiga menyatakan ialah ketika mana sebelum Isra' Mi'raj. Itu ada riwayat, ada yang sahih dan ada perbincangan yang panjang daripada sudut tu. Cuma saya nak ceritanya, ini adalah satu riwayat, iaitulah daripada malam pembedahan. Seolah-olah nak isyaratkan ni waktu Isra' Mi'raj lah. Okey. An Abi Bakrah. Kenal Abi Bakrah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni antara sahabat yang dia buat kes, tapi kes dia tu sampai sekarang ni orang baca hadis tentang dia, orang akan ingat kes dia. Okey. Kes dia apa? Kes dia ialah Abu Bakrah ni, dia berlari waktu solat, dia rukuk waktu solat, lepas tu dia berjalan masuk dalam saf. Dia kat pintu tu contohnya, dia rukuk, tengok imam dah rukuk, dia rukuk tu dia berjalan masuk dalam saf. Nabi kata wala ta'ud zadakallahu hirsa, kan, semoga Allah tambahkan kau semangat, kan, bagus, tapi jangan kamu ulang. Jangan ulang tu ulama bincang panjang lah. Jangan ulang solat ke, jangan apa ke, ataupun jangan ulang lagi perbuatan tu ke, dan pelbagai lagi, kan. Tapi yang paling tepat jangan ulang lagi perbuatan tu. Kan, itu Abu Bakrah. Satu orang sahabat yang maksudnya bila cerita tentang rukuknya pasti akan lalu hadis tentang beliau. Okey. Baik. Maka daripada Abu Bakrah menyatakan inna Jibrila khattana Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuhir qalbah.
Daripada Abu Bakrah meriwayatkan Jibril alaihissalam mengkhitankan Nabi SAW ketika menyucikan jantung hatinya. Okey. Baik, kita baca teruslah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Muttaqi Al-Hind dalam kitabnya Kanzul Ummal, At-Tabarani dalam Mu'jamul Awsat dan selainnya. Hadis ini diisyaratkan oleh Imam Tabarani sebagai dhaif. Diisyaratkan. Sebab tu kadang-kadang kita kena baca isyarat ulama-ulama hadis ni dalam kitab-kitab mereka. Payah tu. Kalau Imam Tirmizi nak tunjukkan hadis tu isyarat dia tu dhaif macam mana? Tu dia. Kan? Kalau Imam Abu Daud macam mana? Dia ada tu cara dan kaedah dia. Kan? Ataupun contohnya orang duk kritik hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari. Hadis yang Imam Bukhari letak bukan pada tajuk utama. Bukan pada hadis awal-awal tu, bukan. Tapi pada bab-bab yang ataupun pada hadis-hadis yang di bawah tu. Kan? Itu dipanggil sebagai hadis mu'allaq yang tak ada sanad. Terus disebut Nabi bersabda ke ataupun dia ambil perkataan sahabat ke dan sebagainya. Okey? Jadi itu pun dah satu isyarat sebenarnya. Maksudnya hadis itu sahih di sisi Imam Bukhari, tetapi yang dia bawakan sanad ni lebih sahih daripada yang di bawah ni. Itu cara isyarat macam ni Imam Al-Bukhari bila berkait dengan hadis sahih Al-Bukhari. Sama Imam Muslim juga. Imam Muslim pula dengan sanad dia yang banyak dan sebagainya. Okey. Maka kita akan dapat faham cara bagaimana mereka mengisyaratkan hadis tu dhaif. Mereka akan kata, contohnya apa? Imam Tirmizi kata apa? Hadis ini hasan, mungkin hasan, tapi gharib, pelik. Gharib ni maksudnya seorang lah riwayat kan. Maka yang itu ulama hadis kena kaji. Apa isyarat Imam Tirmizi? Tu sebab tu apa belajar hadis ni jadi cerdik. Dia membaca apa teka kan. Sebab tu kita kata tengok tajuk Imam Bukhari, tengok apa semua tu, kita akan jadi macam apa sebenarnya Imam Bukhari nak ni. Kan? Contohnya dia bawa sanad dipanggil hawil ataupun tahwil sanad. Ada juga. Dia letak huruf ha kat situ. Dia riwayat daripada siapa-siapa, dia letak huruf ha. Apa maksud ha tu? Kita kena cari sinilah apa isyaratnya, apa konteksnya, apa sebab seperti itu. Kan ini yang mengaji Bukhari, mengaji hadis, memang benda ni masakan dia orang lah. Hari-hari mereka duk tengok, duk membaca apakah isyarat-isyarat ulama hadis tentang perkara ini. Okey. Ada juga kadang-kadang orang silap. Dia kata Imam Muslim buat tajuk bab. Tak? Imam Muslim tak buat tajuk bab macam Imam Bukhari. Yang buat tu adalah Imam Nawawi. Yang buat tajuk tu. Jadi yang tu pun nak kena faham juga. Okay. Jadi kena jelas lah daripada sudut tu. Okey. Kemudian hadis ini disyaratkan oleh Imam Tabarani sebagai dhaif. Imam Tabarani menyatakan dalam hadis ini ada dua perawi yang tidak dikenali. Itu petanda lah tu. Bila dia bawa hadis, dia tak kata hadis tu hasan ke apa, dia tak kata. Tapi dia bawa dua orang perawi. Padanya ada rawian ataupun dua orang perawi yang mana majhul, tak dikenali. Majhul ni pula macam-macam tuan-tuan. Majhul ni maksudnya ada jenis perawi ni dia mesti kenal dia ni siapa. Ada jenis perawi ni kadang-kadang dia majhul ain. Maksudnya dari sudut dia tu sendiri tu, dia ni siapa? Dia ni siapa sebenarnya? Daripada siapa? Daripada mana? Guru dia siapa? Anak murid dia siapa? Jangan main-main tuan-tuan, jadi perawi hadis. Kan? Nak merewayatkan hadis tu, sebab tu tak boleh tipu. Tak boleh tiba-tiba jadi ni ke kan, tiba-tiba riwayat tak boleh. Kena tahu guru dia siapa, anak murid siapa, ambil hadis pada siapa, kena tahu. Okey, tu satu. Yang kedua, hal, majhul hal. Maksudnya keadaan dia tu sendiri. Dia ni terpercaya ke tak? Dia ni boleh pakai ke tak boleh pakai? Kan? Jadi semua itu termasuk daripada benda yang kalau benda tu tak jelas, maka dalam sanad tu akan jadi isu. Sebab tu hari ni tuan-tuan, ramai orang kadang-kadang dia tampal sanad. Dia sebut daripada si fulan, daripada orang ni kan. Bila kita tengok dalam sanad ni, dia ni masalah sebenarnya. Dia ni masalah contohnya kan. Tengok dalam sanad, dia ni ada isu sebenarnya dari sudut rawi. Bukan kita yang sebut. Para ulama jarah wa ta'dil, ulama-ulama yang memang terkenal dalam menilai riwayat ataupun menilai individu perawi-perawi hadis tu. Kan? Jadi di situ antara benda yang kita kena jelaslah daripada sudut tu. Okey. Kemudian siapa dia nama tu? Iaitulah pertama sekali Abdul Rahman bin Uyainah Al-Basri dan Maslamah bin Muharib Az-Ziyadi. Ni dua orang ni juga kalau kita pernah jumpa tadi hadis yang sebelum tadi pun ada juga Az-Ziyadi kan. Bin Uyainah ni bukan Ibnu Uyainah. Nama sama, tempat sama, tapi orang berlainan. Macam saya sebut sebelum ni, kita kata orang yang disandarkan kepada Al-Basri. Basri ni kota Basrah lah. Ramai Basri, Hasan Al-Basri punya kan, itu memang terkenal lah tabi'in. Yang ni pula yang dituduh sebagai berdusta ataupun tak kuat, tak dikenali,
Uyainah Al-Basri. Al-Basri juga. Kan? Jadi kita kata tak semua bila disandarkan kepada tempat maka menunjukkan mereka tu adalah orang yang terus kita boleh pakai dan sebagainya. Tak. Dia kadang-kadang nama tempat saja. Okey, nama tempat saja. Kan? Baik. Kemudian kita rekaskan. Ada riwayat pula menyatakan Nabi SAW dikhatankan oleh Abdul Muttalib. Sebahagian dalam kalangan ulama pendapat bahawa Nabi SAW dikhitankan oleh datuknya Abdul Muttalib seperti riwayat di bawah. Dah khitan semua? Dah khitan, dah sunat? Oh, belum. Okey. Sebahagian daripada kalangan mereka seperti riwayat daripada Ibn Abbas, iaitulah beliau menyatakan Abdul Muttalib khatanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum as-sabi'ah wa ja'ala lahu ma'dabah wa sammahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, daripada Ibn Abbas katanya sungguhnya Abdul Muttalib yang mengkhitankan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ke-7 kelahirannya dan dia menyediakan makanan kenduri dan menamakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Abi Bar menyatakan sanad hadis ini gharib. Gharib ni seorang je riwayat. Daripada mana? Daripada riwayat Ibn Abbas tadilah. Kemudian yang bawah dia dan seterusnya, iaitu hanya riwayatkan oleh Muhammad bin Abi Al-Sari. Dia seorang riwayat. Tapi kena ingat hadis bila seorang riwayat belum tentu lagi dia dhaif. Kena ingat tu. Bukan sebut seorang, dia seorang je riwayat, tak belum tentu dhaif lagi. Dia tu siapa? Yang riwayatkan tu. Sebab kita tengok hadis innamal a'malu binniyat tu seorang je riwayat. Kalau kita tengok daripada daripada Sayyidina Umar Khattab itu sendiri, kan, kemudian kat bawah dia At-Taimi dan sebagainya, dia seorang je, seorang riwayat. Bahkan ada 5 tabi'in kat situ riwayat. Maksud daripada tabi'in ni ambil pada tabi'in tu, ambil pada tabi'in tu, ambil pada tabi'in tu, kan. Jadi kita kata walaupun satu riwayat maka dia tidak sewenang-wenang kita kata riwayat tu tidak sahih. Tapi masalahnya siapa yang riwayatkan tu? Di situ. Baik. Jadi disebutkan kat sini ialah Abi Al-Sari. Beliau dinilai sebagai perawi yang lemah oleh Imam Abu Hatim dan Ibnu Adi. Abu Hatim, Ibnu Adi. Abu Hatim tak payah dengar, tak payah kita terang lah, sebab beliau ni Ar-Raziyain, kan, iaitulah Gharai. Ia satu orang yang mana kalau kita tengok dari sudut ilmunya Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Abi Hatim, maka anak beranak ni memang pakar terkenal dalam isu-isu berkait dengan menilai perawi-perawi hadis. Baik. Kemudian Ibnu Adi dalam kitab beliau Al-Kamil fi Du'afa ataupun Al-Kamil, manakala Al-Hafiz Ibn Hajar menyatakan beliau perawi yang diterima namun mempunyai kesilapan. Saduq yukhti. Ni bahasa dia. Dia diterima tapi kadang-kadang ada silap. Silap tu boleh jadi apa? Daripada sudut riwayatkan hadis, lafaz hadis. Kesilapan itu boleh berlaku juga pada sanad dan sebagainya. Tertukar guru ke apa, ke perkataan dan sebagainya, boleh jadi. Okey. Baik. So, maksudnya hadis ini juga masih lagi ada kritikan. Okey, kita tengok apa kata Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Baik. Kata beliau, saya tak sebut kat sini. Kitab dia Zadul Ma'ad lah. Okey. Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim menukilkan perkataan Imam Kamaluddin bin Al-Adim yang mengatakan pendapat ini lebih sesuai dengan keadaan masyarakat Arab zaman itu. Tambahan pula, terdapat riwayat yang sahih seorang Yahudi yang disangka Dajjal oleh sebahagian sahabat namanya Ibn Sayyad. Ni pergi baca teori konspirasi, sukalah hadis ni. Lahir dalam keadaan buta sebelah mata. Telah berkhitan dan terputus tali pusatnya, dan perawi ini terpercaya seperti dinilai oleh Imam Al-Busiri, lalu menjadikan ia bukan keistimewaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana sama dengan kelahiran seorang Yahudi iaitu Ibn Sayyad. Ibn Sayyad lahir dalam keadaan buta sebelah mata dan telah berkhitan. Itu Ibn Sayyad. Sebab Ibn Sayyad ni dia pelik sikit, sebab sebahagian sahabat kata dia ni memang Dajjal lah pada zaman Nabi. Kan? Tapi sebenarnya bukan Dajjal. Sehingga ada dialog dengan Nabi SAW dengan sahabat lain dan sebagainya. Yang tu tuan-tuan boleh baca detail dalam Sahih Muslim. Banyak riwayat-riwayat yang dibawa oleh Imam Muslim tentang Ibn Sayyad ni siapa. Kan? Kita bukan cerita tentang dia lah, tapi cerita kisah dia berkhitan. Dan dalam masyarakat Arab, orang yang lahir dalam keadaan berkhitan ni, maksudnya lahir-lahir tu dah berkhitan dah, dia cacat. Yang ni disebut oleh ramai jugalah di kalangan para ulama hadis. Maksudnya nak menyangkalkan bahawa sebenarnya dia bukan satu mukjizat, bukan satu keistimewaan. Sebab Nabi Ibrahim, bapa
kepada bapa Nabi SAW, Nabi Ibrahim AS pun umur berapa tahun? 80 tahun. Dalam riwayat Imam Muslim hadis sahih. Umur 80 tahun tu baru berkhitan. Siapa mengkhitankannya? Dalam riwayat tu sebut dia sendiri mengkhitankan lah, umur 80. Kan guna macam kapak kecil macam tu lah zaman tu. Macam mana tu tak tahulah tu. Tapi nak ceritanya itu umur 80 tahun tu adalah yang Allah syariatkan. Maksudnya dah selesai apa semua tu masuk umur 80 tahun kan. Baru disyariatkan khitan kan. Cuma jangan bersoal pula lah kalau guna laser macam mana. Hari ni ada orang beza kan, orang berkhitan atas batang pisang dengan orang berkhitan dengan laser kan. Yang laser ni lain macam sikit. Budak-budak baru nak up kan orang kata lah. Tapi kita kata itu bukan perbincangan lah nak apa? Kita kata nak merendah-rendahkan ke guna laser ke guna apa, tak ada masalah. Yang penting berkhatan lah. Yang penting berkhatan. Okey. Kemudian Syekh Safi Ahmad Mubarak Furi, ni dalam sirah dia, menyatakan baginda Nabi SAW dikhatamkan pada hari ke-7 seperti adat kebiasaan orang Arab. Kemudian juga Syekh Dr. Akram Dia Al-Umari berkata, peristiwa Datuk Nabi Abdul Muttalib bergembira dengan kelahiran Nabi SAW dengan mengadakan kenduri, buat majlis makan dan sebagainya. Mengkhitankan baginda Nabi SAW adalah adat kaumnya yang mana tidak diperlukan lagi kepada dalilnya. Maksudnya apa? Dah masyhur sangat dah. Kalau maksudnya bila ada je majlis khitan, samalah kita pun khatan ni, ada jemput orang makan, kenduri dan sebagainya kan, dan seterusnya lah, ada makan-makan sikit lah, minum-minum petang ke apa semua. Itu adat kebiasaan daripada Arab dulu dah. Zaman Datuk Nabi ataupun zaman sebelum-sebelum tu lagi. Bila ada je majlis tu dia akan adakan keramaian. Adalah makan-makan, minum sikit dan sebagainya. Maka di sini kalau kita tengok daripada sudut hujahnya, maka yang ni pandangan yang lebih kukuh lah, yang lebih kuat lah. Tapi saya kata hadisnya tetap dhaif. Dan tetapi kita kata dia bersesuaian dengan adat pada waktu itu. Memang semua orang Arab waktu tu dikhatankan sendiri, maksudnya oleh orang-orang tertentu lah, bukan lahir-lahir tu dalam keadaan berkhitan. Dan nak bagi beza pula dengan Ibn Sayyad yang mana dilahirkan dalam keadaan berkhitan. Itu dia punya kekurangan lah bagi Ibn Sayyad, seperti mana yang kita sebutkan tadi. Okey, habis kat situ. Kemudian kita tengok ada beberapa isu yang kita nak sebut kat sini. Yang pertama sekali, hukum khatan tu sendiri. Hukum khatan tu sendiri. Kalau kita tengok tadi, syariat ini bukan saja syariat kita, Nabi SAW, tapi syariat itu telah berlaku pada zaman Nabi Ibrahim AS, bahkan mungkin sebelumnya. Maka kalau zaman Nabi Ibrahim, lepas tu siapa? Ishaq. Lepas Ishaq pula Yaqub, kemudian Yusuf, kemudian apa, dan seterusnya sampailah zaman Nabi SAW. Maka syariat khitan itu adalah satu benda yang diwajibkan, terutama bagi orang lelaki. Cuma kita kata ada khilaf lagi lah di sisi para ulama. Kalau ikut pandangan Imam Abu Hanifah dan selainnya, menyatakan bahawa kalau keadaan itu keadaan yang ada sebab-sebab tertentu yang tak mungkin dikhatankan, maka dia kekal dalam keadaan tak berkhatan lah. Contohnya apa? Mu'allaf baru memeluk Islam. Kita kata sebab memang ada pun mu'allaf apa semua yang tanya kat saya, memang kena khatan ke ustaz? Dia kata saya nak masuk Islam memang kena khatan ke? Dia kata kan, macam takut lah dia kata kan. Saya kata memang ada kita kata kebanyakan lah pandangan dan hujah-hujah dalil lebih kuat menyatakan seakan wajib lah. Tapi kita kata pandangan Ibn Abu Hanifah itu sendiri menyatakan bahawa tak wajib, terutama dalam kes-kes seperti ni. Maksudnya kalau dia tu takut kan, sebab rasa silap tak masuk Islam kan, dengan sebab takut berkhatan, kita kata khatan tu nombor 4, nombor 5 lah. Kan kalau kata pada waktu akan datang nak dikhatankan bila dia dah okey, dah kuat dengan Islam dengan apa semua, boleh, tak ada masalah kan. Tetapi itu bukan fokus utama. Bukan fokus utama kan. Tapi ada juga orang akan bincang daripada sudut maksudnya nak menanggung najis lah apa dan sebagainya, itu bincang bab lain lah. Cuma saya nak kata dari sudut asalnya, sudut hukum khatan tu sendiri. Baik, antara dalilnya juga ialah yang mana Nabi SAW sebut dalam riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan iza jalasa baina syu'abiha faqad wajaba ghusl, ataupun idzal taqal khatan atau idzal khataqal khatana faqad wajaba ghusl. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, bila mana bertemu dua khitan, Nabi isyaratkan perkataan tu khitan, maksudnya telah dikhitankan lah, iaitulah kemaluan suami dan isteri, maka wajib baginya mandi. Maksudnya mandi wajib lah, maksudnya suami isteri yang bersama. Jadi Nabi mengisyaratkan dua khitan. Maksudnya yang lelaki pun berkhitan, yang wanita juga berkhitan. Kan. Jadi dalam mazhab Syafi'i, laki tu memang wajib lah. Tapi kalau bagi wanita pula, dalam mazhab Syafi'i wajib.
Ini pandangan Imam Rafi'i, pandangan Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lain lah, wajib. Cumanya pandangan yang dipegang oleh sebahagian dia lebih ringan lagi, menyatakan tidak wajib. Tidak wajib di situ maksudnya pandangan siapa? Banyaklah. Antaranya juga pandangan ulama-ulama terkemudian, Syekh Dr. Al-Qaradawi, Syekh Dr. Muhammad Zuhaili dan sebagai ulama-ulama yang lain menyatakan lihat kepada keadaan. Lihat kepada keadaan. Kalau ia satu keperluan daripada sudut kedoktoran dan perubatan, maka hukumnya adalah dibenarkan. Kan. Cuma nanti tak adalah pula ada orang kata apa? Kalau itu jadi lain macam perempuan ni kalau tak berkhatan. Kan. Lain macam tu maksudnya apa? Dia punya perangai tu lain macam sikit. Tak, dia tak ada kaitan dengan khitan. Tak ada kaitan dengan khitan. Nafsu manusia ni semua sama je. Kan. Laki perempuan. Tak ada pula nafsu apa? Perempuan 9 nafsu, 1 akal. Ada kan. Kemudian laki apa? Laki 9 akal, 1 nafsu kan. Buka Al-Majlisi tu dalam kitab Syiah jumpa. Biharu Anwar, buka beberapa kitab Syiah tu, akan jumpa riwayat tu. Dalam kitab Ahlussunnah tak sebut macam tu. Jangan pandai nak buat ceramah pula. Kenapa 9 nafsu apa semua, tak ada. Sama je. Kan sama je. Cuma kita kata kalau daripada sudut emosi mungkin wanita lebih lah, sebab dia ada dia punya keuzuran kan, waktu tu dia kena tenang, kadang-kadang tu waktu sengguguk dia dan sebagainya, ada waktu-waktu dia kan. Lelaki pun kadang ada emosi yang terlebih. Jadi kita kata daripada sudut penyamaan akal dengan nafsu semua sama. Jadi dia bukan isunya tak berkhatan ke tidak berkhatan, tak jadi isu di situ. Okey. Kemudian yang kedua kita nak tengok juga kat sini ialah adakah disunnahkan berkhatan pada hari ke-7? Tu pun juga benda penting jugalah. Hari ke-7. Sebab sunnahnya kata Imam Ibn Qayyim dan sebahagian lagi kitab-kitab yang lain dalam Tuhfatul Maulud dan sebagainya, ada perkara yang sunnah kita buat waktu hari kelahiran. Kan? Jadi waktu hari kelahiran tu waktu bila? Hari ke-7 lah. Kan? Hari ke-7 tu apa dia? Yang pertama akikah lah. Okey, akikah lah. Kemudian juga apa lagi? Cukur kepala. Cukur rambut sebenarnya. Tak apalah cukur. Okey, cukur rambut lah kan. Okey. Cukur tu cukur betul lah. Walaupun ada majlis-majlis tertentu apa semua kan, celup air kelapa. Ada menginjak-injak bantal tak. Supaya kenapa injak? Supaya dia ni cepat berjalan. Kan. Jadi kita kata itu semua benda-benda yang tak perlu pun tak apa. Yang penting cukur tu. Okey, yang penting cukur tu. Okey. Kemudian juga tahnik. Tahnik ni memang sunnah. Kan? Tahnik ni memang sunnah. Nabi SAW banyaklah dalam hadis riwayat Imam Muslim dan sebagainya. Tahnik tu kata Imam Nawawi afdalnya adalah dengan kurma. Kurma tu sendiri. Bawa pergi jumpa orang soleh lah. Orang soleh bukan ustaz. Orang soleh. Ustaz belum tentu soleh. Bawa pergi jumpa orang soleh. Maksudnya orang ni yang jaga agama, jaga adab, jaga akhlak apa benda semua, bawa jumpa. Kan yang tu. Yang jaga hadis, baca hadis betul apa benda semualah. Kan jaga serba-serbi lah. Bawa yang tu. Dan, tapi tak semesti dia ustaz. Kalau orang soleh, orang suka menuntut ilmu, orang yang baik, bawa pergi jumpa kat dia. Okay? So, kata Imam Nawawi, sunnahnya asalnya dengan kurma lah. Kan? Gigit tu semua, kemudian ni kan dekat bayi tu lah. Okay. Kemudian, antaranya apa lagi? Ada lagi? Saya tertinggal? 1, 2, 3, 4. Bagi nama. Okay. Bagi nama. Bagi nama ni, ada orang kadang-kadang ialah dekat pendaftaran kan. Bila bandar pergi daftar nama anak. Tapi bagi nama tu, bukan bagi nama tu. Maksudnya bila bagi nama, dengan daftar tu baru sah nama tu. Tak. Kita bagi terus lah. Bagi terus nama apa dan sebagainya lah. Okay. Kata Nabi SAW, Inna ahabba asma indallahi Abdurrahman Abdurrahim. Kan nama yang Allah paling suka Abdurrahman Abdurrahim, dan nama-nama yang berkait lah, nama para Nabi, nama yang elok-elok dan sebagainya. Okay. Tak payahlah gabung-gabung nama suami isteri. Tak payah kan. Cari nama-nama yang baik. Hadisnya dhaif tetapi diamalkan oleh para fuqaha. Hadisnya lemah. Kan taklah lemah tu sampai macam hadis palsu apa semua, tak. Hadis tu lemah, maksudnya ditimbang dengan emas. Kalau rambut tu 1 gram ataupun rambut tu 3 gram, timbang dengan emas 3 gram. Kalau 300 1 gram 900. Jadi 900 tu kita infakkan. Kita sedekahlah dekat mana-mana. Kan. Tapi kalau kita tak mampu, kata Imam Nawawi dan sebagai ulama yang lain, boleh untuk kita timbang tu dengan perak. Dengan perak. Perak 1 gram dalam
hari ni punya harga lebih kurang dalam RM3 lebih sikit lah. RM3 macam tu lah. Okay, lebih sikit. So, timbang-timbang, tengok-tengok 3 gram. RM10 lah lebih kurang. Bagilah sedekah. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting niat nak bersedekah tu. Kan. Tapi kita kata, dia diamalkan. Dia amalkan. Kalau dia seakan-akan cerita tentang azan tadi tu. Azan dekat, kalau dalam mazhab Syafi'i disunnahkan. Azan di sebelah kanan lah bagi lelaki, kiri. Yang ni tak ada dalil lah. Tak ada dalil. Cuma yang kata Sibyan tu syaitan ganggu ke apa, azan tu tak ada kaitan. Itu hadis yang tidak kukuh lah. Cuma kita kata diamalkan para fuqaha untuk azan tu kan. Dan begitulah juga tadi tentang isu berkait dengan ditimbang tadi tu. Cuma amal tak ada masalah. Boleh buat. Tak ada masalah. Mudah-mudahan dengan sebab sedekah tu ada pahalanya kerana ada dalil, tapi dalilnya tidak kukuh dari sudut riwayat. Tak adalah dalam Bukhari, Muslim tu tak ada. Tentang isu tadi. Okey. Kemudian juga menamakan tadi. Ada hadis dalam riwayat At-Tabarani juga. Tapi Imam Tabrani sendiri menyebutkan bahawa hadis itu tak kukuh, tak kuat lah. Untuk menamakan pada hari yang untuk mengkhitankan, tu silap. Untuk mengkhitan atau mengkhatankan pada hari yang ke-7. Tapi kalau nak buat berdasarkan hadis tu, dia sama gambaran seperti mana timbang tadi tu. Sama juga gambaran seperti mana tentang azan di telinga tadi tu. Elok juga. Sebab kalau tengok pada Al-Quran, kita kata telinga ni antara yang awal-awal Allah sebut selain daripada basar. Kan, telinga. Maksudnya budak kecil ni kadang-kadang lahir mata dia bukan buka lagi, tapi telinga dia dah aktif. Boleh lah anak azan ke apa benda semua dan sebagainya lah. Okay, itu antara benda-benda yang baik, yang bagus lah. Cuma kita kata adakah ini betul-betul sunnah yang sabit daripada hadis sahih? Kita kata tak adalah. Cuma pengamalan di kalangan para fuqaha, para ulama dan sebagainya yang terpercaya, Imam Nawawi, Imam Syafi'i dan sebagainya, memang melakukan perkara yang seperti itu. Cuma samalah letak nama apa semua dan kita sebutkan tadi. Okey. Kemudian Okey, tadi kita sebut tentang sunat berkhatan lelaki dan perempuan, kemudian juga sunnah, dan kemudian juga kita sebut tadi ialah pengamalan setengah-setengah negara. Kan macam ada setengah orang ni kalau di sebelah-sebelah sebahagian India apa semua dan sebagainya lah. Itu satu kezaliman lah bagi wanita yang belum berkahwin ni, mereka jahit kemaluan ni. Kan, itu pengamalan yang tak sepatutnya ada dalam Islam, satu kezaliman dan sebagainya. Tujuannya supaya mereka kata supaya wanita ni dijaga daripada dirogol ke ataupun dibuat apa-apalah oleh kaum lelaki yang jahat kan. Jadi itu satu kezaliman lah. Kat Mesir pun dah bincang panjang. Negara Mesir tu sendiri tentang khatan wanita, tentang apa ni, panjang dia punya perdebatan dan juga perbincangan. Cuma kita kata dalam mazhab Syafi'i begitulah dia punya pandangan dan juga perbincangan berkenaan dengan perkara ni. Okey. Kemudian hujung tadi disebut tentang Nabi SAW dihatankan, ada kenuri pula kat situ. Okay, ada kenuri. Jadi kenuri dekat sini dia sebagai adat lah semata-mata. Adat semata-mata, dan kita buat tu nak bagi orang makan. Tak ada terikat dengan kita kata upacara khusus, ya betul, sempena berkait dengan khatan apa semua tu. Kita buat makan apa semua, maka di situ daripada sudut sedekah lah. Pandang daripada sudut sedekah. Walaupun riwayat ni tidak kuat menyatakan Abdul Muttalib ni dibuat makan-makan kan, kemudian namakan Nabi SAW, bahkan Nabi SAW menamakan Hasan dan Husain pada hari ke-7 tadi kita sebut dalam riwayat At-Tabarani tu, tapi riwayatnya tak kukuh lah. Okey, jadi kenuri kenara makan apa benda semua ni buatlah, tak ada masalah. Kan berkait dengan makan, dia tak ada kait dengan kena baca apa-apa dulu ke. Tak ada, makan-makan macam tu lah kan, datang hadir makan je. Kan, jadi itu upacara apa-apa pun kita nak buat, dia lebih umum lagi. Dia lebih umum lagi. Tapi kalau dia berkait dengan upacara, contoh apa, kita kata kenuri kahwin, tu dia jadi benda lain pula lah kan. Kena tengok daripada sudut keutamaan. Tapi daripada sudut asasnya, apa yang disebutkan ni merupakan salah satu daripada benda yang kita boleh buat. Makruf, adat ni dia kena ukur banyak benda. Sebab tu nak kena faham usul fiqh juga, dipanggil al-'adatu muhakkamah. Adat dijadikan sebagai hukum. Adat dijadikan sebagai satu parameter untuk menilai benda ni okey ataupun tak okey. Kan? Contohnya kita kata adat ataupun uruf kita, ada negeri yang berlainan. Contoh apa? Mas kahwin. Itu adat. Hukumnya daripada sudut adat. Penentuan berapa jumlah tu daripada sudut adat setempat. Kalau di Pahang RM22, 50 sen. Kalau di Selangor 300. Berbeza tu mas kahwin dia. Sama juga tentang zakat. Ada zakat kadang-kadang negeri tertentu RM6.5. Ada zakat RM7.
Kan berbeza daripada sudut tu atas penetapan tu, harga semua tu uruf adat setempat. Jadi uruf ni dia bukan bila orang buat je terus boleh pakai. Oh ni adat setempat kita boleh pakai ni. Tak. Maksudnya uruf itu pertama kena ada sandaran dia. Walaupun mungkin kadang-kadang sandaran tu lemah. Macam tadilah kenuri waktu khitan tadi dan sebagainya. Maka ada sandaran. Yang kedua, dia tak menyalahi daripada sudut hukum syarak. Contohnya apa? Ni kenapa tabur beras ni? Waktu buat apa dia panggil tepung tawar. Kunyit sikit apa dia semua lah. Kan beras sikit dan sebagainya. Kalau zaman-zaman waktu Melayu Riau dulu, zaman-zaman sebelum-sebelum tu, dia memang ada dia punya apa kita kata kefahaman dia. Itu pemuja semangat padi. Kerana pemujaan semangat padi tu sebab antara puncanya ialah kerana mereka buat padi semua, puja semangat tu supaya padi tu subur. Padi tu subur dan seterusnya. Kan? Contoh lain pula, adat orang apa? Mandi bunga. Contoh. Adakah adat tu diterima? Kalau adat tu tak dikait dengan perkara raib, boleh. Tak ada masalah. Kenapa? Untuk segar. Untuk segar. Tapi untuk dapat jodoh, tu problem. Tu problem. Kerana berkait dengan perkara raib. Kan? Jadi adat tu tak diterima. Adat mandi safar lagi lah. Kan? Apa lagi? Adat-adat kita yang banyak dekat Malaysia ni kan. Jadi adat-adat ni kita nak kena tengok hukumnya kita tak bertentangan dengan syarak. Bukan semudah-mudah kita kata adat boleh dijadikan hukum. Dah. Kena tengok. Okey. Yang ketiga, dia ma'ruf dan masyhur, bukan di kalangan ahli keluarga, bukan di kalangan kelompok tertentu, tapi diamalkan tu maksudnya kalau Malaysia lah. Okey. Kalau negeri-negeri lah. Semua orang tahu tentang perkara itu. Adat pepatih contohnya. Pembahagian harta pusaka pada adat pepatih. Ada orang kata tak ikut hukum syarak, tak ikut hukum faraid. Terutama bagi bahagian wanita. Saya kata tak, kita kena kaji, bukan kaji sekadar kita kata dengar-dengar. Kena tanya betul, kena pastikan betul. Adat itu daripada mana? Satu. Yang kedua, apa yang ada dalam adat tu? Dia ada teknik dia, ada kaedah, dia panggil wakaf dhurri. Ataupun boleh kait macam wasiat wajibah lah. Dia ada cerita lain lah tu tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu bahawa sebenarnya dia akan pergi kepada harta wanita, harta tu akan pergi kepada anak perempuan, kemudian tak boleh jual, tak boleh buat apa, nanti akan pergi kepada cucu perempuan, daripada cucu akan pergi ke bawah, harta tu tak boleh buat apa-apa. Maksudnya hanya dimanfaatkan oleh anak wanita, cucu wanita dan seterusnya generasi yang akan datang. Kan? Jadi di situ kita tengok dari sudut syarak, kita cari apa sebab, apa punca. Jadi adat seperti itu secara umum diterima. Selagi mana tak bertentangan dengan syarak dan diamalkan. Negeri Sembilan apa semua dan sebagainya lah. Okay? Jadi 3 syarat ni ada sandaran dalil walaupun dhaif, mungkin lemah. Yang kedua tak bertentangan dengan syarak, dan yang ketiga diamalkan oleh masyarakat secara umumnya, bukan seorang-seorang, bukan 2 orang, bukan 3 orang. Kan? Itu dia punya konsep. Kalau benda ni bertentangan maka uruf tu tak terpakai. Ni adat setempat ni. Kita kena ikut adat ni. Tak. Kalau benda tu bertentangan dari sudut hukum dan syarak. Wallahu a'lam. Okey. Dah azan ni. Okey, saya ingat kita berhenti dulu lah kot kat sini, insya-Allah nanti kita sambung lagi. Ada soalan tuan-tuan setakat ni? Ya. Macam ni? Khitan ni? Okey. Macam mana tadi tuan? Dia masuk Jawi, lepas tu dia buat kenduri. Sembelih ke bawah. Dia sebenarnya kalau tengok sunnahnya ialah, maksudnya sembelihan tu, makan apa semua tu, itu benda yang disunahkan lah. Kalau anak perempuan seekor, anak lelaki 2 ekor, tapi asalnya kambing. Ni sampai kebau lembu ni kira termasuk lah sebenarnya. Oh, sepena masuk. Itu adat yang boleh terima lah, sembelihan tu. Sembelihan tu tak ada masalah lah. Kan untuk makan, untuk apa, tak ada kepercayaan apa-apa, memang itu meraihkan apa semua, tak ada masalah.
Budaya. Okey. Abu Lahab dia sirah saja. Dia sirah. Maksudnya memang betul punyalah semangatnya Abu Lahab nak meraihkan Nabi SAW, dia buat sembelihan, buat kenuri lah. Kan itu ada dalam sirah. Cuma riwayat itu ada perbincangan yang panjang lah daripada sudut status, daripada sudut huraian dan sebagainya. Cuma kita kata itu memang pada asal dakwah memang gitu. Sejak Abu Lahab tahu yang Nabi ni bawa agama lain, terus dia benci. Kan kompor dekat bukit Safa Marwah tu, tak balak ya Muhammad, celaka kau hari ni Muhammad, kau bawa benda macam ni, ajaran yang lain daripada apa yang kita ajar dulu. Kan nak bagi tahu dia pak saudara Nabi Abu Lahab tu kan. Jadi kita kata itu memang ada tu, cuma sirah daripada sudut riwayatnya. Kukuh tak kukuh itu ada perbincangan. Wallahualam. Ada soalan lain? Okey. Orang yang ini dia cakap yang kita ni memang tak tengok jin kan. Dia kata kalau aku doa aku nak tengok jin kat Allah, Allah bagi tengok macam mana. Dia cakap apa ni? Okey, asasnya bila kita sebut tentang dia nak tengok jin ke nak apa semua, doa minta pada Allah, adakah tu satu benda yang diharamkan? Tak. Benda tu tak diharamkan. Kalau dia rasa nak tengok, silakan. Cumanya kita kata daripada sudut asasnya banyak lagi benda-benda yang lebih penting lah. Kalau dia nak doa tu kan, bukan doa nak tengok jin ke apa benda semua tu boleh, tapi kita kata tu bukan satu benda yang penting. Cuma kita kata daripada sudut jawapannya tak ada kepentingan untuk kita doa benda-benda yang seperti itu. Dan adakah kalau Allah makbulkan? Mungkin kehendak Allah. Sebab tu bila orang, satu lagi nak kena faham, bila orang boleh tengok jin, boleh nampak apa benda semua ni, itu adalah sakit. Dia bukan satu benda keistimewaan. Dia kena berubat, dia kena carilah yang betul-betul ikut ruqyah syar'iyah, apa benda semua yang baik, yang elok, dia kena betulkan. Betul? Sebab itu bukan manusia yang normal. Jadi daripada sudut tu pun kita kata nak tengok pada alam lain pun semua bukan manusia yang normal. Tapi ada pada zaman Nabi dalam riwayat Imam Ahmad, tapi hadis tu dhaif lah, yang mana seorang ni, laki ni, dia tak bagi tahu nama apa, dia tiba-tiba jin bawa lari. Jin bawa lari. Bila jin bawa lari apa semua tu, kemudian berapa ketika lepas tu dia balik kampung dia, dan kemudian dia cerita, dia cakap apa benda semua dan sebagainya. Maka semua orang kata ni khurafat. Itu asal usul cerita khurafat lah. Jadi benda berkait dengan jin, alam gaib, benda semua ni kita kata itu bukan satu kepentingan lah untuk kita nak doa ataupun nak minta. Wallahualam. Last soalan tadi tuan. Hadis gharib, hadis ahad ni sama. Hadis gharib ataupun hadis ahad ni sama ataupun tidak? Okey, jawapannya tak sama. Tak sama. Hadis ahad, dia punya dia ialah hadis mutawatir. Maksudnya hadis yang dipanggil sebagai hadis mutawatir adalah hadis yang mencukupi syarat mutawatir tadi tu. Apa dia? Ramai yang riwayat, takkan berdusta daripada setiap riwayat dia. Okey. Hadis ahad pula, hadis yang mana bukan baca pada hari Ahad. Hadis ahad pula maknanya ialah hadis yang diriwayatkan tak cukup syarat mutawatir. Dia bukan ceritanya adakah ahad tu tak sahih, mutawatir sahih. Tak. Ahad pun sahih. Ahad pun sahih, tapi mutawatir ni dia lebih tinggi kedudukan kerana riwayatnya ramai, apa semua kedudukan dan sebagainya. Tapi ahad tu dia pecah pula kepada 3. Di sana dipanggil aziz. Maksudnya apa? 3 orang je riwayat. Tapi hadis tu kemungkinan sahih. Mungkin sahih, tak ada masalah. Contoh macam hadis man salima musliman, siapa yang mana menyelamatkan lidahnya daripada muslim yang lain. Maksud dia tak apa semua. Hadis tu riwayat dia adalah aziz. Maksudnya 3 orang riwayat, 3 orang dan seterusnya. Maka hadis tu sahih, hadis tu sahih. Okey, bawah tu pula ada hadis dipanggil sebagai masyhur. Ataupun masyhur tu 3 orang. Aziz tu 2 orang. Kemudian bawah dia tu baru ada hadis gharib. Hadis gharib. Maksudnya daripada sudut riwayat tu, perawi yang riwayatkan tu berapa ramai. Maksudnya dari sudut kategori hadis ahad tu ada 3 jenis. Kan? Di bawah kategori hadis ahad. So ada riwayatnya 3 orang, setiap tu yang paling rendah lah. Dia contoh gini kalau kata setiap orang tu mula-mula riwayat tu 5 orang. Siapa? Sahabat Nabi contohnya. Bawah pada tu yang tabi'in ambil tu 3 orang. Bawah pada dia 50 orang. Bawah pada dia lagi 40 orang. Dia bukan dikira mutawatir. Dia dikira sebagai apa? Masyhur. Sebab mengambil setiap tabaqat ataupun tingkatan tu yang paling kecil, yang paling kurang orang paling riwayat. Maka tu dipanggil sebagai masyhur. Jadi di bawah kategori hadis ahad. Kemudian juga di bawah kategori hadis ahad tadi kita sebut adalah aziz, 2 orang je riwayat. Ataupun paling akhir sekali gharib adalah 1 orang. Dia dari sudut berapa orang perawi.
Itu di bawah kategori hadis ahad. So maksudnya kalau ahad lawannya mutawatir. Kalau contohnya daripada sudut pendetailan ahad tu di bawahnya ada apa, berapa orang perawi, maka di situ ada 3, ada 2, ada 1 yang meriwayatkannya. Jadi adakah hadis gharib boleh jadi palsu? Tak. Boleh jadi macam-macam. Hatta hadis tu kalau riwayat 3 orang pun, 2 orang pun, kalau hadis tu tak betul juga. Sebab perawi tu 2 orang, tapi perawi tu dua-dua tak boleh pakai. Boleh jadi. Tapi kalau hadis tu hanya 1 orang, maksudnya gharib 1 orang je riwayat tadi, perawi tu dia seorang je, berseorangan kan. Tapi dia tu boleh pakai. Hadis tu lebih utama daripada hadis yang 2 orang riwayat tadi. Boleh jadi begitu. Okay? Itu maksudnya kalau apa beza hadis ahad. Ahad tu umum dia, di bawah tu ada kategori hadis iaitu gharib yang seorang saja yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kita ada apa mengajar apa ustaz ilmu mustalah hadis. Dia berat sikit tu kan. Mula-mula tu okeylah, gharib apa semua. Lepas tu nak hafal makhluk mutarib apa benda semua tu jadi pening. mursal sahabi, kemudian ada tajlis, taswiyah, tajlis syuyukh apa lagi pening tu. Tapi kita kata dalam ilmu hadis benda tu penting lah bagi orang nak tengok riwayat apa benda semua. Tapi saya ingat bagi kita kalau nak belajar boleh, tapi dia berat. Boleh siapa-siapa yang nak teringin boleh tengok YouTube apa benda semua, cuma dia agak literal sangat. Wallahu a'lam. Habis? Tak ada. Okey, tak ada, kita berhenti dekat sini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Terima kasih tuan-tuan atas komitmen. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Allahumma faqqihna fid din wa alina ta'awwah dinas siratal mustaqim. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.